Daripada Floor 88 Cikadun membawa kita ke pukul 9.30 pagi, Gegar Pagi 6.10. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya bersama dengan tetamu saya untuk Sudut Temu Bual di Gegar Pagi, dan anda juga boleh tonton di fanpage Melaka FM ketika dah waktu ini. Dan bersama dengan saya di talian aplikasi Skype Tuan Haji Syahrul Ravindaran bin Abdullah, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji? Alhamdulillah. Ya, pertama kali ni Ya, kita bersama di selamat datang ke Negeri Melaka juga. Okey, baik. Tuan Haji Syahrul merupakan Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka. Hari ini kita nak berbicara tentang program Skill Box at Club Malaysia ku. Mungkin sebagai soalan pertama saya Tuan Haji, mukadimah lah mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit kepada pendengar apa yang dikatakan program Skill Box at Club Malaysia ku ni, Ji. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Apa ni tuan DJ kita, para pendengar Melaka FM yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Melaka FM kerana memberi peluang bersiaran pada pagi ini kepada Jabatan Penerangan Negeri Melaka khususnya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Skill Box ni adalah satu program yang baru, tapi sebelum tu saya nak cerita dululah tentang Club Malaysia ku. Okey. Club Malaysia ku ni asalnya dulu kita panggil dia sebagai, semasa penubuhan dulu dipanggil sebagai Kelab Setia. Lama dah saya masa tu, maknanya Kelab Setia ni, saya ni kira antara perintis lah masa penubuhan Kelab Setia ni dulu. Masa tu saya di Negeri Sembilan. Okey. Masa tu mantan menteri tu Datuk Muhammad bin Rahmat yang merasmikan Kelab Setia ni peringkat kebangsaan buat di Negeri Sembilan lah masa tu. Ya. Masa tu disebut sebagai Kelab Setia. Dan sekarang ni kita buat rebranding, disebut sebagai Kelab Malaysia ku. Jadi sedikit lah kenapa asal-asal penubuhan Kelab Setia ni. Sebab ada satu ketika dahulu masa untuk menyambut sambutan bulan kebangsaan ni, Jabatan Penerangan ada sediakan buku besar untuk ditandatangani. Okey. Maknanya rakyat Malaysia kan tanda tangan di situ tahniah negaraku Malaysia dan sebagainya. Buku besar tu, buku gergasi lah kita panggil. Jadi buku ni kita buat pameran, kita bawa ke sekolah pun, kita bawa buku tu. Jadi bila nak sampai masa kita nak serah tu, jadi banyaklah bila pegawai kita duduk dekat kaunter tu, maknanya dia punya ucapan tu baik lah kan. Tanya bila kita tak ada tu, kadang dia tulis macam-macam yang tak sepatutnya lah kan. Yelah. Dia kata, adalah, saya pun malah tak nak sebut lah kan, ada benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab buku ni kita nak serah kepada PM. Jadi terpaksa lah helaian-helaian tu kita terpaksa kita koyak dan sebagainya lah kan, untuk nak serah pada PM. Jadi ekoran daripada situ lah timbul, maknanya kita perlu ada satu untuk unsur mendidik. Ya. Jadi tu kita tubuhkan Kelab Setia di sekolah-sekolah. Pada asalnya tu tak banyak lah. Ya. Kelab Setia kita tubuh di sekolah-sekolah. Kemudian kita buat program lah tentang patriotisme, cinta negara dan sebagainya. Itu asal penubuhan Kelab Setia ni lah. Jadi sekarang dah melalui zaman dan sebagainya, itu tahun 95. Okey. Penubuhan dulu, jadi dah lama lah kan. Sekarang dah rebrand, jadi namanya pun dah disebut Kelab Malaysia ku. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dihormati sekalian, di Negeri Melaka ni kita ada 46 buah Kelab Malaysia ku. Setakat ni lah, tapi memang kita ada perancangan untuk nak luaskan lagi kan, untuk akan datang lah, ada perancangan tu. Tapi untuk buat masa ni 46 buah Kelab Setia lah, dengan kalian secara keseluruhan ada dalam 1,200 orang di ketiga-tiga daerah di negeri Melaka ni lah. 46 Skill Box ni tuan Skill Box ni kita wujudkan sebab sebelum ni program kita boleh buat secara fizikal, tapi sejak 21 Oktober 2020 tu, maknanya kan program-program terpaksa kita tangguhkan ekoran daripada pandemik ni kan. Jadi kita tak dapat buat program-program yang secara fizikal. Jadi kita, Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Malaysia
mengambil inisiatif untuk mengadakan inilah program yang dinamakan Skill Box. Ya. Itulah wujudnya Skill Box at Kelab Malaysia ku. Kita come out dengan satu program baru. Yep. Maknanya maknanya kelab situ kita pinggirkan begitu saja kan. Bila sebut ni sekolah tak ni PDPR, jadi budak-budak ni tak ada aktiviti, kan? Betul. Jadi kita come out dengan inisiatif dengan satu program Skill Box. Okey. Sedikit lah tentang Skill Box ni. Okey, baik. Tu Haji, itu sedikit sejarah berkenaan dengan kelab Malaysia ku. Dan ada juga saya difahamkan ada beberapa program yang dianjurkan. Saya difahamkan ada dua penganjuran program, dua siri, apa ya maksudnya? Siri 1. Ya, betul. Dia program Skill Box at Kelab Malaysia ku ni. Siri pertama telah diadakan 2 minggu yang lepas. Okey. Jadi penyertaan seramai 1,000 orang lah, sebab dia maksimum. Sebab kita gunakan platform yang dinamakan sebagai Livestorm. Okey. Livestorm ni ialah satu aplikasi tertutup yang Jabatan Penerangan create lah benda ni. Maknanya bila pelajar tu daftar, dia mohon, jadi kita akan accept dia punya tu. Jadi bila dia sebab Livestorm ni dia punya ni agak terhad lah, dia boleh maksimum 1,000 orang. Jadi satu program tu kita punya pengendalian tu untuk 1,000 peserta lah. Program ni yang akan monitor benda ni ialah di peringkat ibu pejabat lah di Jabatan Penerangan Malaysia di kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia lah, di Putrajaya. Jadi yang pertama tu alhamdulillah lah, sambutan amat menggalakkan. Walaupun ialah sebab sekarang ni kita nak promosikan benda ni di peringkat negeri Melaka supaya kita beri peluang kepada pelajar-pelajar Kelab Malaysia ku di negeri Melaka ni untuk turut serta lah dalam program Skill Box ni. Okey. Sebab sekarang ni pun saya difahamkan dia punya dah hampir nak 1,000, tapi tak ada masalah sebab tak semestinya bila dia pendaftaran tu melebihi 1,000. Okey. Tak boleh, maknanya sebab pada hari kejadian tu macam lengkap pun pendaftaran memang 1,000 lebih kan, hampir 1,500, tapi yang turut serta pada hari kejadian tu dalam 1,000 lah. Okey. Biasalah kan bila kita jemput orang datang ke majlis, kadang kata kapasiti 500 orang. Betul. Tapi pada hari sebenar tu kadang 300 lebih je yang hadir, macam tu lah benda ni kan yang sebelum. Tapi alhamdulillah lah dapat yang siri pertama tu amat menggalakkan. Jadi tu kita come out dengan satu lagi siri kedua. Sebab ini masih bulan Oktober kan, kita boleh buat program lagi. Jadi ini siri kedua ni akan diadakan pada 16 Oktober 2021 ni lah. Jadi masih ada masa untuk pelajar-pelajar Kelab Malaysia ku di negeri Melaka ni untuk mendaftar lah. Okey, baik. Macam Tuan Haji sebutkan tadi, ini salah satu program ataupun aktiviti Kelab Malaysia ku ni dia bersifat interaktif Je. Ya, betul. Dan saya difahamkan juga ada topik-topik yang dibincangkan. Siri pertama yang memberi fokus kepada tema patriotisme. Kalau siri kedua pula bagaimana Tuan Haji? Yang berlangsung pada 16 Oktober ni. Cik Amal, kalau yang siri pertama tadi kita fokus kepada patriotisme. Okey. Ni seiring dengan sambutan Bulan Kebangsaan yang baru lepas, dan juga sambutan Hari Malaysia. Jadi kita masa tu kita gunakan tema patriotisme lah kan, lebih kepada cinta negara, berbangga menjadi rakyat Malaysia kan. Jadi yang siri kedua ni kita fokus kepada pembangunan kerjaya. Jadi adik-adik kita ni yang daripada tingkatan enam rendah. Sebab untuk kelas ni, untuk makluman tuan kita tak terlalu galakkan pada pelajar yang sedang menduduki tahun-tahun yang penting lah kan. Contoh macam SPM, kita tak naklah ganggu dia sangat, dan juga macam 6 atas kan. Jadi kita kalau 6 rendah tu kita galakkan lah yang 6 atas ni, sebab kita tak nak ganggu lah kan. Kita beraktiviti jugalah. Kalau dia, maknanya kalau pelajar dia pandai menguruskan masa tu, tak ada masalah lah. Betul. Kita tak nak disebabkan dia turut serta kelab ni ada pula impak kepada dia punya jadual harian dia tu kan. Betul. Jadi untuk yang kali
siri kedua ni kita lebih kepada pembangunan kerjaya lah, sebab sudah pastinya pelajar-pelajar kita yang dah tamat SPM, kemudian yang STP, laluan untuk ke arah mana dia nak pergi. Betul. Memang lepas pukul 6 dia akan pergi untuk melanjutkan di IPTA. Jadi melalui skill box ni kita akan dedahkan lah. Kita ada ahli panel yang akan dijemput oleh pihak pejabat untuk menerangkan sedikit tentang ke mana arah tuju kan. Pelajar-pelajar ni selepas menduduki SPM, selepas STPM, ke mana channelnya tu sesuai dengan pencapaian itulah kan. Ya, baik. Maknanya tu salah satu inisiatif yang diambil oleh Kelab Malaysia Ku lah, Jabatan Penerangan Malaysia. Ya, baik. Sekurang-kurangnya adik-adik ni boleh diberikan sedikit panduan ke mana arah tuju yang harus diikuti dalam memilih sesuatu. Okey. Dan kita akan berehat seketika tu Haji. Lepas ni mungkin ada di kalangan pendengar adik-adik kita ni yang teruja nak tahu macam mana cara nak menyertai program ni kan. Okey, kejap lagi kita akan bersama lagi dengan bersama dengan Tuan Haji Syarom, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia ni. Kita berehat seketika tu Haji. Ada lagu, sebuah lagu ni. Sebab apa dah boleh rentas negeri, semua pakat duk balik kampung, balik desa. Lagu ni dia dinyanyikan oleh DJ Dave, pilihan daripada Tuan Haji sendiri. Di Desa Kasihku Tertumpah. Pasti ada kisah di sebalik lagu ni je. Kita berehat seketika, terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 610 Melaka FM. Hijauan sawah terbentang, tenangnya sungai mengalir, perahu nelayan ke hilir, pepohon melambai-lambai, beburung terbang berkicau riang. Di sini kasih tertumpah, indahnya bumi bertuah. Tak ku hiraukan, sungguh pun kotamu indah, di desa kasihku tertumpah. Pulanglah bila bercuti, ketenangan desaku menanti. Saksikanlah subur ladangku yang setia menungguku. Anak muda ke kota, hibahnya rasa di hati, teman dan rakanku menghilang diri, kekasih pun turut tergoda, tinggalkanku di desa. Walaupun hidup sendiri, kesepian tak ku hiraukan. Desa kasihku tertumpah. Pulanglah bila bercuti, ketenangan desaku menanti. Saksikanlah subur ladangku yang setia menungguku.
Alamak, lagu ni memang tangkap lah tu Haji Di Desa Kasih Kota Tumpah daripada DJ Dave. Okey Haji. Terus rasa macam nak balik kampung Haji Betul lah. Okey, baik. Tu Haji, kita nak sembang lagi, sambung lagi topik kita pagi ni berkenaan dengan program Skill Box at Club Malaysia Ku. Tadi kita dah tahu serba sedikit sejarah penubuhan Club Malaysia Ku dan juga program Skill Box. Dan pastinya ada di antara pendengar Melaka FM, adik-adik kita ni nak tahu juga cara-cara nak menyertai program ni bagaimana tu Haji? Ya. Terima kasih Tuan. Cara untuk menyertai skill box ni dia mudah je. Pelajar yang berminat boleh melayari Facebook. Facebook Kelab Malaysia Ku di pautan www.facebook.com/Kelab Malaysia Ku Japan. Dan klik pautan pendaftaran yang telah disediakan oleh universiti. Maknanya kalau dia pergi ke pautan tu tadi tu dia ada tu. Maknanya dia ikut je. Dan selepas tu para pelajar perlulah isi maklumat ni lah, maklumat peribadi, lepas tu tanda setuju. Dan yang paling penting pelajar perlu pastikan mereka terima email. Maknanya pelajar dia perlu ada email lah kan. Betul. Tapi saya pasti semua pelajar sekarang ni dah ada dah email kan, Gmail dan sebagainya. Bila dia nak buka akaun FB tu mestilah ada email, betul tak? Betul. Jadi pengesahan pendaftaran tu nanti bila dah daftar je dia akan terima lah pengesahan pendaftaran dan akses ke program tersebut pada hari sebenar tu lah yang program Skill Box tu. Terusnya untuk maklumatnya pening Skill Box at Kelab Malaysia Ku boleh layari juga Facebook Kelab Malaysia Ku atau media sosial rasmi Japan. Kalau pergi type aja dekat Google tu Jabatan Perangai Malaysia, dia ada dah dia punya pautan dia tu. Okey. Sedikit tentang ni untuk makluman inilah pendengar khususnya pelajar-pelajar yang sedang mendengar Melaka FM ni. Jadi penyertaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan layak mendapat ECJ penyertaan. Sebab pelajar-pelajar kan dia perlukan ECJ ni kan. Betul. Besok untuk nak sambung ke IPTA ke kan. Betul. IPTS ataupun ke peringkat college. Jadi mereka perlukan CJ. CJ ni dia ada bawa markah-markah tertentu kan, bonus mark lah dipanggil kan. Betul. Dia akan diberi ECJ penyertaan. Dan juga akan pelajar yang layak ni dia akan terima juga cenderahati yang direka khas sempena pelaksanaan skill box. Sebab skill box ni tahun ni baru diperkenalkan. Maknanya dia dapat tu maknanya dia kira yang pertama lah. Kalau macam tahun depan tu dah yang siri yang seterusnya kan. Ini kira yang pertama dah siri pertama hari tu dan ini siri kedua. Lepas tu juga sesi pop quiz juga akan dilaksanakan dalam program ni. Dia ada macam interaktif kan. Yelah, betul. Sebut itu dia adalah quiz kan. Jadi menarik lah dia punya hadiah-hadiah ni, agak menarik lah. Tapi saya tak dapat nak paparkan hari ni hadiah-hadiahnya. Tapi pasti hadiah-hadiahnya sangat menarik lah, bersesuaian lah dengan pelajar lah kan. Kira sebagai pelajar. Okey Ji. ECJ dapat, cenderahati dapat. Kalau dapat kuis, menang kuis, dapat hadiah lagi. Apa lagi nak kan? Okey. Itu cara-cara nak daftar je. Bagaimana yang mungkin tertanya bila boleh daftar ni? Bila adik-adik ni yang berminat ni untuk menyertai program ni boleh daftarkan diri mereka ni? Sebenarnya pendaftaran ni dah bermula sejak 7 Oktober yang lepas lah. Maknanya hari ni dah masuk 12 hari bulan kan. Maknanya 5 hari dah. Daripada 7 Oktober itu dah dimula dah pendaftaran bagi program Skill Box at Kelab Malaysia Ku ni. Jadi kita buka hingga hari ni 12 hari bulan. Maknanya ada 4 hari lagi. Sehingga 16 tu pun urus dia masih terima lagi lah. Kalau pagi tu dia sempat nak tu, bila urus dia access benda tu kan, kalau nampak ada masih diterima lagi. Better awal-awal lah daftar kan. Betul. Jadi bila tu email sebenarnya kalau daftar 16 tu takut lambat pula nanti nak terima maklum balas email tu kan. Betul. Pagi tu nak tanding, pagi tu baru daftar, payahlah. Jangan pula nanti kata bila dah ramai kan sibuk orang tak terlayan urus dia. Betul. Kalau pagi tu nak dibalas kan, nanti jangan pula disalahkan urus dia. Saya dah daftar pagi 16. Daftar awal jangan saat akhir.
Sebab dia punya kapasiti ni untuk skill box ni, dia 1,000 orang je. Kita guna apa nama software tadi saya sebut tadi tu, Livestorm ni kan. Livestorm ni dia punya kapasiti dia 1,000. Jadi kalau penuh 1,000 tu dah tak boleh lah. Kalau yang katalah pelajar tu yang ke 1,001, memang tak dapat lah dia nak menyertai program tersebut. Iyalah, betul. Kan? Ni lagipun Haji sebutkan tadi ni merupakan salah satu projek rintis. Jadi merupakan platform Livestorm ni dihadkan 1,000 peserta saja, kan? Setakat mungkin in future besok akan datang, kalau ditambah baik mungkin boleh lebih ramai lah kan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, kita dah tahu cara-cara nak daftar, bila boleh berdaftar, sekarang pun dah boleh sebenarnya. Dan akhirnya tu Haji, mungkin harapan daripada tu Haji sendirilah dalam program penganjuran program Skillbox at Club Malaysia ni tu Haji. Itulah, saya mewakili Jabatan Perangan Malaysia, khususnya Jabatan Perangan Negeri Melaka lah, ingin menjemput semua pelajar sekolah menengah khususnya di Melaka ni untuk sama-sama menyertai program Skillbox at Club Malaysia ku siri 2 yang akan diadakan pada 16 Oktober 2021 ni lah, kerana banyak manfaat dan ilmu yang boleh diperolehi melalui program ni lah. Pak Urus dia dah atur banyak lah dia punya pengisian dia menarik lah, sebab kita dah buat yang pertama. Jadi yang pertama tu dia jadi indikator lah kan untuk penambahbaikan, dan untuk yang kedua ni lebih menarik lagi. Diharapkan begitulah kan, sebab kita dah ada first tu perintis, kita baru nampak dia punya apa yang kita boleh tambah baik kan. Betul. Lebih menarik lagi. Itulah harapnya. Banyak yang urus dia dah aturkan lah untuk siri kedua ni. Nah, untuk makluman tuan, siri 1 ni kita buka 1,000, hampir capai lah, memang dah capai lah. Yang dimaklumkan di sini ada 969 orang yang turut serta. Maknanya ada berapa lagi? Ada 31 tu terlepas kan. Maknanya boleh ambil peluang ni sebaik mungkin kan untuk turut serta. Jadi saya ucapkan tahniah jugalah kepada ahli-ahli Kelab Malaysia ku daripada Negeri Melaka ni, sebab daripada 900 lebih tu seluruh negara, daripada Melaka saja 207. Maknanya satu pencapaian yang amat membanggakan lah. Betul. Apa ni kan, daripada 800 berapa kelab yang ada di seluruh negara ni, maknanya daripada Melaka ni not bad lah, 207 orang yang menyertai pada siri pertama. Jadi saya harap untuk yang kedua ni mungkin lebih ramai lagi yang dapat turut serta dalam program Skillbox at Malaysia ku ni. Kan itulah harapan saya lah. InsyaAllah ya. Wah, bagus juga ya. Ahli-ahli Kelab Malaysia ku dari Melaka ni hampir 20% juga yang menyertai ya. Ya. Amat memberangsangkan. Terima kasih jugalah pada Melaka FM yang mewawarkan kan. Jadi banyaklah publicity promosi ni pun mainkan peranan juga. Betul. Kan? Di samping kita gunakan media sosial ni pun penting juga bersiaran di udara ni kan. Okey, baik. Apa pun banyak manfaat dan juga ilmu yang diperolehi oleh adik-adik kita yang menyertai program Skillbox at Club Malaysia ku. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Syahrul bersama dengan kami di Gegar Pagi Melaka FM. InsyaAllah mungkin di lain masa, di lain ketika kita akan bersama lagi Tuan Haji. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak Melaka FM. Baik, jumpa lagi Tuan Haji Okey, jaga diri. Apa pun jumpa lagi. Assalamualaikum Tuan Haji Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia bersama dengan saya sebentar tadi Tuan Haji Syahrul Ravin Daram bin Abdullah, Pengarah Jawatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka, bercerita tentang program Skillbox at Club Malaysia ku. Okey, saya pun nak ambil tugas selepas ni bersama dengan rakan tugas saya pula Daim Zainuddin akan menemani anda bermula 10 pagi hingga pukul 2 petang, dan insyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi minggu hadapan, hari Isnin juga hari Selasa waktu yang sama 6 hingga 10 pagi, pastinya di Gegar Pagi Melaka FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.